Fiona. Terkejut saya. Dekat sini. Tapi sebenarnya nak beritahu, salah satu sebenarnya antara rutin wajib kita setiap hari sekarang di masa pandemik ni adalah dengan menyemak My Sejahtera untuk tengok bila tarikh untuk kita dapat vaksin ni. Betul. Dan hari ni kita kat mana, Fiona? Okey, untuk pengetahuan anda semua, Fiona dan juga Hefni, sepanjang bersiaran untuk Borak Kopitiam hari ini, kita akan berada di Axiata Arena. Seperti mana yang betul. Vaksin di Kuala Lumpur ni. Dan kita menganggarkan seperti mana yang diberitahu untuk pagi ni slot 8.30 pagi ada lebih kurang dalam 240 hingga ke 250 dan setiap setengah jam akan ada lagi mereka yang akan hadir untuk mendapat vaksin. Jadi pastikan anda semua stay tune dengan Borak Kopitiam untuk tahu lebih lanjut ataupun perkembangan yang akan berlaku di PPV Axiata Arena ini bersama saya, Hefni dan juga mereka yang ada di studio. Kita bawakan pengalaman di pusat vaksin kepada anda. Tapi sebelum tu kembali ke studio. Silakan. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum. Thank you Hefni dan juga Fiona yang berada di pusat pemberian vaksin dekat Axiata Arena, Bukit Jalil. Wah, rasa macam saya happy tengok bila ramai orang yang datang kan, menepati masa temu janji untuk dapatkan vaksin. Ya, cakap pasal menepati masa temu janji vaksin. Haziq pun baru ambil vaksin semalam, dos kedua. Alhamdulillah, saya dah settle 2 dos vaksin AstraZeneca. Hari ni okey? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Dia lagi better daripada ambil dos yang pertama dulu. Dos yang pertama dulu ada rasa macam chill, rasa macam sejuk, macam demam sikit kan. Tapi yang kali ni dia rasa better, mungkin dah dapat back dia punya vaksin kan. Sebab dah kali kedua kan. Dia rasa lebih ceria. Baik, cakap pasal lagi ceria guys. Selamat datang ke Borak Kopitiam seperti biasa. Hari ni hari Sabtu, 10 hari bulan Julai 2021. Selamat pagi semua. Seperti biasa, anda bukan saja dapat saksikan kami secara live di kaca televisyen tetapi juga di Facebook. Betul. Facebook Borak Kopitiam, boleh komen-komen kat situ. Kita akan baca juga komen-komen anda dekat Facebook tu. Nanti kita bolehlah komen yang kreatif-kreatif sikit. Chat. Okey, dan sebelum kita nak pergi ke topik kita hari ni, kita nak cerita dulu pasal update COVID-19 semalam. 9 hari bulan 7 2021. Kita punya kes meningkat kembali kepada 9,000 kes. Betul. Itu yang memberi satu kejutan kepada kita di mana kita mengharapkan PKPD dan lockdown ini memberi satu berita yang menyinari, maknanya kes turun, tapi nampaknya masih tidak lagi. Kita kena teruskan berusaha seperti yang Haziq katakan tadi, 9,180 kes baru dan secara tak langsung membuatkan kita berada di fasa yang sangat-sangat berbahaya dalam dunia. Ya, betul. Baik? Dan kes sembuh 5,713. Dan rata-rata seperti anda semua dapat lihat sekarang, kes dekat negara kita ni semuanya merah macam biasa. Tak ada perubahan lagi dan Selangor mencecah ke 4,000 kes. Memang Selangor agak tinggi beberapa hari ini bersama Kuala Lumpur. Di tempat yang dilaksanakan PKPD itulah yang kita tengok agak tinggi sedikit kesnya. Diharapkan agar nampaklah efek PKPD itu selepas ini kan, dalam seminggu akan datang ni dapatlah dia punya kesan, dapatlah turun kes tu kan. Sebab kalau dilihat ada, kalau kita tengok sendiri ada lagi yang keluar rumah yang jam jalan. Dan sesak lagi, Zack. Betul. Cakap pasal kesesakan, ini merupakan kluster baru dan di mana kluster yang paling tertinggi adalah kluster tempat kerja. Baik, dan seterusnya pusat komuniti, pusat pertahanan dan diikuti dengan institusi pendidikan dan juga kumpulan berisiko tinggi. Jadi di mana dekat sini kita tahu banyak berita yang kita dengar, banyak berita yang kita tengok yang mengatakan mereka punya majikan sendiri yang tidak memberi pelepasan untuk work from home. Tapi ramai rata-rata sebenarnya rakyat sendiri nak bekerja daripada rumah. Tapi ini kita serahkan kepada yang pakar untuk menyelesaikan this challenge, kata orang putih. Ya, betul. Kalau tengok jumlah kematian pula ada 65 betul. 65 kes. 65 kes dan rata-rata bila kita dapat tengok ia melibatkan mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Dan ini memberikan satu kerisauan kepada kita di mana kita kadang-kadang lama kita tak jumpa sebenarnya 77 jumlah kematian semalam. Jumlah kematian 77 dan di bawah itu seperti anda semua dapat lihat dia punya detail sedikitlah laki ada 36,
wanita ada 41. Jadi tak mengira bangsa, tak mengira umur, tak mengira jantina. Siapa-siapa saja boleh efek disebabkan COVID-19 ni. Dan ini untuk kita capaikan herd immunity, kita perlu dapatkan vaksin. Setakat ini ada 10 juta, lebih 10 juta orang yang telah pun mendapatkan vaksin. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada semua yang dah pun mendapatkan vaksin. Maknanya 10 juta dos lah. 10 juta dos, tak kisahlah dos pertama. Ada yang dah komplit 2 dos macam saya. Alhamdulillah, semalam pun saya pergi dekat pusat vaksin, saya pergi dekat UM. Ramai yang datang, yang memang ikut schedule yang telah pun diberikan. Saya happy tengok. Ramai yang datang. Saya ingat nak kata ramai yang bergambar dengan saya. Sebab lain sebelum tadi Haziq cerita macam tu. Itu cerita lain, itu cerita belakang, jangan cerita depan. Baik. Jadi kepada anda semua, kongsikan kepada kita bila anda punya jadual vaksin. Macam Haziq, dia dah habis 2 dos. Semalam dos yang kedua. Macam Zack, lepas ni bulan 8 dos kedua. InsyaAllah. Isteri Zack hari ini jam 3.30 petang nanti. Jadi kepada anda mungkin boleh kongsikan pengalaman ataupun gambar-gambar. Kongsikan kepada kita. Kita nak berkomunikasi dengan anda di rumah. Cicet dekat live Facebook. Alright. Kita ada satu lagi Ripple bersamamu, #kita jaga kita. Kita nak mencari mereka yang memerlukan, yang berada dalam kesulitan, yang berada dalam kesusahan sekarang ni untuk diberikan bantuan. So, platform Radio Media Prima, Fly FM, Hot FM, One FM dan juga Cool FM melancarkan inisiatif bersamamu. Bersama kumpulan Media Prima di bawah program TV3 bersamamu. Bersamamu #kita jaga kita merupakan satu inisiatif untuk kita bantu rakyat Malaysia dan mengajak pendengar untuk mendapatkan bantuan. Menghantar WhatsApp melalui 0176846950 dan kongsi situasi yang dialami oleh mereka. Bagi nama, bagi details, bagi alamat anda, bagi tahu cerita apa yang anda alami sekarang ni, dan kita akan bagi bantuan kewangan berjumlah RM200 untuk 8 penerima setiap hari. So, cepat-cepat WhatsApp kalau anda betul perlukan bantuan, betul mengalami kesulitan, 0176846950. InsyaAllah kami mendengar, kami bantu anda. Yes, itu dia. Waktu-waktu seperti ini, bantuan kepada orang ramai itulah yang dapat menyantuni mereka semua. Cakap pasal menyantuni, hari ini topik kita menyantuni Barisan Hadapan. Betul. Barisan Hadapan dalam setahun dua ni memang tidak asing lagi dengan kita, Haziq. Ya, kita perlu hormat mereka. Kita kena tolong, bantu mereka. Betul. Barisan Hadapan ni, mereka dah penat, mereka dah banyak berkorban. Sekarang ni kes pun banyak. Betul. Kan. Jadi mereka tak dapat waktu rehat, tak dapat waktu untuk bersama dengan keluarga. Rasanya dah setahun lebih. Betul. Kan? Lebih setahun kita hidup dalam COVID-19 ni, mereka lah yang paling berada di hadapan membantu. Yes, betul. Dan selain itu juga seperti anda semua yang dapat lihat dan mungkin ada yang baru tonton kita hari ini, kita nak beritahukan kepada anda, hari ini bukan sahaja kita live di studio, saya bersama Haziq, tetapi sahabat-sahabat kita, Fiona dan juga Efni berada di pusat vaksinasi di Axiata Arena akan berkongsikan maklumat secara langsung, Haziq. Apa situasi kan? Mungkin ada yang belum dapat vaksin first dose kan? Rasa macam mana tempat pusat pemberian vaksin tu? Betul. Kita akan tunjuk macam mana situasi, macam mana caranya nak dapatkan vaksin tu, sampai sana nak buat apa. Hefni dengan Fiona akan tolong anda semua kejap lagi. Dan kita akan bersama dengan antara frontliner kita yang hebat-hebat, semuanya kejap saja lagi. Jadi, kepada anda semua, jangan pergi mana-mana. Terus follow kami di social media dan kekal di TV3 bersama Borak Kopitiam. Kembali kepada pula. Laju. Kembali bersama kami di Borak Kopitiam. Ni macam nak rap. Mentang-mentang bekas rapper. Aziz, saya nak tanya Aziz. Aziz kata semalam dos kedua kan? Betul. Ada perbezaan tak di antara dos pertama dengan dos kedua in terms of pengalaman Haziq ke pusat vaksinasi itu? Okey, bila sampai kat sana, untuk dos pertama kita ada sesi konsultasi kan. Kita ada nasihat daripada doktor, itu akan ambil masa sikitlah. Tapi untuk yang kedua, dekat tempat daftar tu ada doktor dah. Dos yang kedua dah ada doktor dah. Doktor tu akan terus tanya. Sebab sekarang ni mereka nak cepatkan pemberian. So, sekarang ni doktor sendiri dah ada dekat tempat untuk mendaftar yang kita berisi borang tu. Doktor dah ada. Doktor tanya terus macam mana keadaan kita, apa kita punya sakit masa dos pertama. Kalau yang pertama tu ada 4 stage juga kan? 4-5 stage. 4-5 stage. Jadi masa saya sampai, duduk, lepas tu tunggu nombor panggil, terus pergi ke sana, lepas tu terus pergi ambil vaksin. Terus injek? Memang laju, memang sangat-sangat laju. That's why lah kita dah dapat lebih 300,000 dos beberapa hari ini. Tahniah
Ucapkan kepada semua yang berada, sukarelawan yang ada dekat pusat pemberian vaksin. Ya, frontliner tu satu. Sukarelawan ni pun boleh dikira frontliners jugalah. Ya. Baik. Cakap pasal frontliners, seperti yang kita janjikan kepada anda, kita akan menemu bual tetamu-tetamu yang luar biasa, yang dahsyat-dahsyat. Barisan hadapan. Ya, mereka telah mengorbankan masa, jiwa dan macam-macam lagi lah. Jadi bersama dengan kita hari ini, pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldeep Kaur bersama dengan kita. Hello. Selamat pagi, Doktor. Hello, good morning. Selamat pagi. Good morning. Apa khabar, Doktor? Baik, thank you. Wah, ceria Doktor pagi ni ya. Thank you, terima kasih. Okey, Doktor. Kita tahu Hospital Sungai Buloh menjadi pusat penempatan pesakit COVID-19. So, macam mana doktor sebagai pengarah di Hospital Sungai Buloh menangani virus ni daripada awalnya tanpa sebarang pengalaman? Sebelum ni kita tak tahu pun COVID-19 tu apa kan, betul. Doktor? Kita tak pernah alami, kita tak pernah rasa sakit tu. Tiba-tiba Hospital Sungai Buloh dijadikan pusat penempatan pesakit COVID-19. Macam mana, Doktor? Terima kasih Tuan Zack dengan Tuan Haziq. Hospital Sungai Buloh adalah pusat kecemerlangan untuk penyakit berjangkit. Ya. So kita Hospital Sungai Buloh memang ada pengalaman untuk merawat pesakit penyakit berjangkit. Ya. So pengalaman kita yang dulu tu ada dengan kita dan kita pun memang telah terajui dalam beberapa bukan nak kata pandemik yang besar sebeginilah, this big scale, tapi ada sedikit sebenar telah menerajui dan telah menggendali dalam scale yang orang kata small atau medium lah. Yes. So pengalaman tu ada dan sebagai pusat kecemerlangan untuk penyakit berjangkit, kita sentiasa bersedia. Hanya tiap-tiap kali pengalaman adalah berbeza, scale berbeza kan. So dia lain. Pada kali ini pengalaman kita amat mempunyai banyak cabaran sebab orang kata dari segi kita tidak mengetahui apa yang kita akan menempuhi. So dalam masa itu kita telah sentiasa update knowledge kita dan kita telah tengok juga negara-negara lain pun tengah tengah melawan jugalah virus tu pada masa tu. So belajar daripada negara lain dan daripada yang kita tengok dalam hospital sendiri tu pun kita telah compare, kita telah belajar, kita tengah tengok guideline yang lama tapi tak adalah guideline yang untuk berkaitan dengan virus ni. So kita perlu mengubah suai macam-macam perkara di hospital ni, dari permulaannya infrastruktur, daripada penerimaan pesakit, daripada menyediakan petugas-petugas kesihatan untuk lebih bersedia dan bagi confidence kat dia orang sebabkan perkara ni perkara baru, virus ni baru dan kita pun khuatir lah staff kita ni kan. Dia ada fear, macam-macam fear yang dia perlu lalui dan perlu kita bagi confidence dan perlu kita bercakap dan counsel dan bagi education lah berkaitan virus ni kepada petugas kesihatan supaya dia lebih mengetahui apa yang mungkin dia akan menempuh dalam lapangan bila berada dalam bersama-sama dengan pesakit lah. Baik, doktor. Jadi macam tadi doktor ada menyentuh tentang penerimaan pesakit. Itu yang kita nak tahu kan. Bagaimana doktor dan para petugas kesihatan menangani masalah kemasukan pesakit yang tinggi di hospital ni, doktor? Memang masalah pesakit sekarang sangat tinggi. Sangat kita punya penerimaan pesakit sekarang memang sangat mencabarlah, sangat mencabar. Tetapi kita tetap bersedia. Kita tetap bersedia sebab kita satu hospital dari mula kita menerima pesakit pertama sampai hari ini kita berdiri tegak
dan kita memang bersedia sebab macam-macam persediaan dari segi infra, dari segi education pada staff, health, occupational safety health, maknanya keselamatan pekerjaan pun kita telah bagi latihan dari segi psychological first aid, dari segi penerimaan, dari segi minda mental, alleviate their fear, and juga dari segi macam mana kita boleh bagi dia break atau COVID free days supaya dia boleh dapat rehat dan balik fresh pada kerja, dan kita pun kena bagi knowledge pada dia untuk kebersihan and sebelum dia balik ke keluarga. Macam-macam kita kena prepare staff kita. So penerimaan pesakit yang tinggi ni dari segi Hospital Sungai Buloh memang kita telah banyak tempat yang kita telah makeshift atau repurpose. Contoh ICU kita kalau dalam keadaan biasa 42 katil. Sekarang kita melebihi 100 katil. Dan kita telah juga menyediakan ward-ward kritikal juga. Ward-ward kritikal maknanya di mana kalau dalam keadaan di mana kita tidak dapat memberi satu katil dalam ICU tu, kita pun telah menyediakan makeshift ICU dalam ward-ward kritikal dengan samalah macam rawatan di ICU lah, sesama dengan macam rawatan di ICU, dan keselesaan pesakit dan dari segi keselamatan untuk staf pun kita jaga dari semua aspek. So penerimaan pesakit dari segi volume ni sekarang memang tinggi, tapi dari segi space kita telah menyediakan banyak kawasan di hospital tu dengan looking back at all the space yang kita ada, kita telah memang repurpose, kita makeshift dengan peralatan yang memudahkan pekerjaan pekerja kita, petugas kita, dan dari segi manpower training pun kita telah menyediakan manpower, dari segi peralatan, manpower, like dari segi lab pun kita dah make sure that dia ada reagent yang cukup untuk membuat macam-macam testing. Dari segi ventilators, peralatan perubatan, dari segi high flow nasal cannula, invasive and non-invasive ventilator, dan macam-macam peralatan perubatan yang diperlukan untuk perawatan pesakit dan juga ubat-ubatan. Baik. So, okey. Doktor, nak tanya juga pasal frontliner kita ni kan. Semua doktor-doktor, jururawat yang berada di hospital. Kalau kita tengok gambar-gambar, video-video yang viral, ada frontliner kita yang dah penat kan. Yang memang daripada tahun lepas tak dapat nak rehat ni doktor. Macam mana Hospital Sungai Buloh dapat memberikan rehat kepada frontliner kita ni? Ya, terima kasih Tuan. Memang tidak dapat dinafikan sebab kita ni telah dalam perjuangan ni dah lebih setahun Tuan, lebih 1.5 tahun sekarang, dan tidak dapat dinafikan memang petugas kesihatan ni letih, letih sangat memerlukan break yang memang bersama family, yang I think semua pun masyarakat di luar pun faham ya. Saya berharaplah ya, perjuangan ni bukan satu perjuangan yang simple ya, mudah. Dia satu perjuangan yang masih sampai sekarang pun kita risau. Sebab lagi kita baca tentang variant of concern, lagilah fear timbul antara petugas kesihatan kan. Walaupun vaksinasi telah dijalankan untuk semua petugas kesihatan di Hospital Sungai Buloh, tapi the concern dari segi kita masih boleh mendapat COVID-19 ini walaupun vaksinasi telah dijalankan, tapi satu perkara yang baik adalah risiko ni telah rendah. Kalau dapat pun katakan hopefully it just go away like a normal flu lah orang katakan. Tetapi dari segi petugas kesihatan,
saya nak kata kita telah membuat macam-macam cara untuk memberi COVID-free days atau break untuk petugas kesihatan kita. Kita telah mengubah sistem kepada shift system di mana dia bekerja 4 hari dan dia boleh dapat 3 hari off. Alhamdulillah. Dia boleh bekerja 5 hari dan dia dapat 2 hari off. So dalam masa ni petugas-petugas kesihatan boleh mendapat sedikit rehat dan fresh dan boleh meluangkan masa dengan anak dan keluarga di rumah. Kita telah mengadakan cara-cara yang berbeza-beza daripada various wave tu. Kita kan sekarang gelombang ketiga setengah kan. So wave pertama kita buat cara lain. Maknanya kita boleh memberi lebih banyak sebab pada masa tu kita sebagai Hospital Sungai Buloh adalah hospital yang utama pada masa tu, hanya Hospital Sungai Buloh yang berdepan dengan COVID. So banyak deployment of staff telah dilakukan daripada negeri-negeri lain di Malaysia. Tapi pada masa sekarang semua negeri pun mengalami masalah dari segi perlu bersama-sama dengan kita dan Kementerian Kesihatan untuk memerangi COVID-19. So semua pun memerlukan staff dia masing-masing. So pada masa ni kita cara lain pula. Kita buat shift, double shift. Kita buat shift 12 jam dan kita pun telah memberi off 2 hari, 3 hari dan kita pun telah make sure that kebajikan staf kita terjagalah dari segi Kementerian Kesihatan membayar claim macam itulah. Baik, terima kasih Dr. Kuldip Kaur. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Jadi kita nak beri ruang ini juga kepada Dr. Kuldip sebagai pengarah Hospital Sungai Buloh. Apakah pesanan yang dia boleh beri kepada petugas-petugas yang mungkin sedang menonton sekarang? Doktor, secara ringkasnya silakan. Petugas-petugas kesihatan saya berharap sesabarlah ya. Kita mesti teguh, tegak dan kita mesti menang ya. Kita harus bersabar dan kita akan mengalami dan memerangi COVID-19 ni dengan confidence dan kita harus faham yang kita adalah frontliner dan kita adalah tunjang kepada negara untuk memerangi healthcare dari segi COVID-19 ni dan kita bersabar. Kita pun dah lebih daripada setahun dalam perjuangan ni. So kita kuatkan diri dan kita have confidence that we will win and don't let our guards down dan kita stay fit, stay safe and at the same time we go for the war and we must win. Kita mesti menang. Yes, kita mesti menang, Doktor. Semangat itu kita bawa, Doktor. Terima kasih. Kita mesti menang. Ya, kirim salam kepada semua doktor-doktor dan juga frontliner yang ada dekat Hospital Sungai Buloh ya, Doktor. Yeah, I wish you all the best. I love you. We love you too, Doktor. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Itu dia. Berembang dengar pesanan tu. Bayangkan, frontliner kita semua bersemangat. Masih lagi bersemangat daripada setahun lepas. Lebih setahun lepas sampai sekarang masih lagi semangat yang sama. Kita pun kena ada semangat yang sama. Bersama kita jaga kita untuk buang, untuk hapuskan wabak COVID-19 ni. Ya, mindset tu kita mesti menang pun ada dekat para petugas kita. Kita bersatu. Kan? Sama-sama. Baik, kalau tadi kita bersama dengan pengarah Hospital Sungai Buloh, Haziq, mereka yang berada yang bertugas dekat bahagian perubatan dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Dan ini kita nak berkongsikan bersama dengan anda satu bingkisan yang telah disiapkan oleh sahabat kita juga, Syami. Ya, Barisan Hadapan untuk Keselamatan pula. Kita ada Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Selangor. Jom kita saksikan. Ayo. Sekarang ini saya berada di Mentari Petaling Jaya di mana lokasi ini tersenarai di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Selangor. Untuk pengetahuan anda semua, buat masa sekarang ini di Mentari Kot sahaja dianggarkan seramai 350 daripada 4,860 individu telah disahkan positif COVID-19. Hal ini pastinya menjadi satu cabaran yang sukar buat para barisan hadapan khususnya PDRM dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dijaga. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Ajunaidi Muhammad, terdapat pelbagai faktor yang menjadi cabaran buat pasukan polis Diraja Malaysia. Antaranya adalah persepsi masyarakat terhadap badan penguatkuasa itu. Secara keseluruhannya, dalam kita menghadapi COVID-19 ni, bermula daripada tahun 2019 lagi, sudah tentu mungkin dari segi kefahaman masyarakat
Itu yang pertama kita nak hadapi. Kadang-kala terdapat juga masyarakat yang marah pada kita, kenapa dibuat macam ni, kenapa dibuat macam tu. Ramai daripada masyarakat mungkin dia berfahaman bahawa kita yang menentukan SOP dan sebagainya. Dia tidak faham bahawa SOP dan sebagainya ditentukan oleh pihak kerajaan. Pihak polis adalah sebagai melaksanakan yang dari segi penguatkuasaan sahaja. Peranan utama kita untuk kita menyekat pergerakan. Ini terutama sekali yang kita lakukan. Sebab semasa berlakunya satu wabak, menyekat pergerakan antara kawasan-kawasan ini amat penting supaya wabak berkenaan tidak merebak keluar daripada kawasan wabak. Borak Kopitiam bersama Ketua Polis Selangor meninjau 82 anggota dan pegawai PDRM di Mentari Kot yang dihuni seramai 17,000 penduduk. Di samping itu, pihak PDRM turut dibantu oleh agensi kerajaan yang lain seperti Angkatan Tentera Malaysia, Pejabat Kesihatan Daerah, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Bertugas untuk memastikan penguatkuasaan dan SOP berjalan lancar sangat berisiko. Pelbagai perkara dan elemen perlu dititik beratkan, malah tidak dipandang ringan. Kalau nak dikirakan dengan kekuatan yang kita ada seramai lebih 13,700 lebih, sebenarnya tidak begitu mencukupi kalau kita nak melakukan kesemuanya. Itu sebabnya untuk bagi tujuan tersebut kita perlu melakukan smart deployment. Kita perlu mengkaji daripada semasa ke semasa pergerakan ataupun keperluan penugasan. So mana-mana penugasan yang perlu diberikan prioriti, so itu yang kita bagi keutamaan. Dan mana-mana penugasan yang lain kita kurangkan. Semua jabatan memberikan kerjasama sepenuhnya dan perjalanannya begitu lancar sekali. Saya rasa untuk PKPD di Mentari Kot ni, saya difahami ada segelintir yang telah keluar daripada awal. Tapi bukan majoriti daripada penduduk sini. Penduduk sini dia masih kekal di sini dan mereka ada dalam kawasan, malah mereka memberikan kerjasama sepenuhnya. Kepada semua anggota Barisan Hadapan, terutama sekali kepada PDRM, nasihat saya untuk kita terus mengekalkan semangat, motivasi untuk bekerja, sebab kita merupakan satu benteng ataupun satu tiang. Kalau kita tak ataupun kita hilang kita punya motivasi untuk terus bekerja, maka masyarakat juga akan untung. Masyarakat dan juga pihak penguatkuasa perlu bekerjasama antara satu sama lain bagi menentukan kepatuhan dan juga wabak ini tidak berjangkit. Mengorbankan masa bersama keluarga dan insan tersayang, melakukan tugas tanpa mengira panas dan hujan. Pihak PDRM bersama agensi yang lain akan terus komited dan memberi khidmat terbaik kepada masyarakat untuk memerangi COVID-19. Terima kasih, Barisan Hadapan. Kita masih lagi ada dekat pusat pemberian vaksin di Axiata Arena Bukit Jalil ni. Dan kalau tadi kita ada di ruangan menunggu, sekarang ni kita berada di ruangan kaunseling dan pendaftaran di mana Pendaftaran tadi. Oh, dan ini kaunseling. persetujuan. Ya, dan nak persetujuan. tengok setuju ke tidak sebelum mendapatkan vaksin tu. Betul, Fiona? dekat sinilah anda akan berikan informasi mengenai anda sama ada anda tengah breastfeeding ke, anda pregnant ke dan sebagainya supaya mereka boleh berikan orang kata persetujuan yang sesuai untuk anda semua. Kalau dah setuju baru dia akan pindah ke stesen yang berikutnya. Betul. Untuk pengambilan vaksin. Jadi ada beberapa peringkat lah. Ini nak kena ambil tahu juga kalau yang baru tak pernah pergi, tak pernah tengok macam mana keadaannya. Jadi daripada ruangan mendaftar ke ruangan kaunseling dan persetujuan, selepas tu, lepas bersetuju semuanya okey, baru akan pergi ke ruangan untuk pengambilan vaksin. Untuk disuntik itulah ceritanya. Betul. Anda jangan risau, nanti Fiona dan juga Hafni akan bawa anda melalui satu stesen ke satu stesen. Tapi ini satu pesanan yang masih lagi kita nak ingatkan anda semua yang ada di rumah. Apa tu, Fiona? Iaitu buka My Sejahtera app anda pada setiap hari. Kalau boleh satu hari tu buka beberapa kali. Nak kena update kan? Yang ada refresh kat belakang tu, yang macam ada barcode tu dekat profil kita. Tapi sebelum kita nak refresh tu, kita kena jawab soalan kan, Fiona? Betul. Yang itu adalah update. Kita punya status tu ada dekat kita punya homepage, dekat atas bahagian kiri sekali. Dekat situ anda boleh kemas kini
ini status kesihatan anda. Tapi ini Fiona nak berikan pesanan mengenai dengan vaksinasi. Okey, seeloknya anda cek anda punya status mengenai vaksinasi bagi anda yang belum lagi dapat appointment date. Okey. Dekat situ kalau boleh macam Fiona cakap tadi tu, sehari tu kalau boleh kita refresh beberapa kali. Check lah banyak-banyak kali kita pun tak check apa. dah sebab mana tahu nanti dop-dop tiba-tiba kita dapat appointment date. Betul, takut nanti terlepas tarikh temu janji kita untuk vaksinasi. Tapi apa pun nak bagi tahu juga, kalau sekiranya anda dah dapat tarikh temu janji dan tempat untuk mengambil vaksin itu di Axiata Arena, nak bagi tahu juga Fiona cara nak parking kat mana, nak masuk kat mana. Sebab tak ada mungkin yang tak pernah datang sini dan tak tahu proses dia macam mana, nak parking macam mana kan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, bagi anda yang datang ke Axiata Arena, okey, menggunakan LRT, anda dinasihatkan untuk masuk melalui gate A. Okey. Tapi kalau anda membawa kereta, anda dinasihati untuk park di car park B. Tapi itu pun bergantung kepada anda punya tempat stesen appointment anda. Betul. Untuk anda yang dijadualkan untuk datang ke Axiata Arena, anda ada beberapa stesen sebab dekat sini kan luas. Jadi tengok stesen anda dekat mana. Dia ada HCOA, HCOB dan juga HCOC. Kena tengok semuanya dekat dalam aplikasi MySejahtera ada diberitahu. Jadi untuk memudahkan tu sebenarnya macam inilah. Sebelum kita pergi vaksin tu, kita buat semakan dulu. Buat carian dekat Google pun boleh sebenarnya. Nak tahu kat mana nak masuk, kat mana nak parking, supaya semua perkara memudahkan. Satu lagi, ini peringatan juga nak beritahu juga kalau mereka yang dah mempunyai tarikh temu janji untuk vaksinasi, kalau slot tu contohnya slot kita pukul 8.30 pagi. Sila datang on time. Jangan terlambat, jangan terlalu awal pun tak boleh juga. Betul. Paling awal seeloknya, paling cantik lah anda datang 30 minit sebelum anda punya timing temu janji tu. Sebab saya risau apa? Sebab ada kes juga sebelum ni, temu janji dia pukul 10 tapi pukul 8 dia dah datang. Takut mengganggu temu janji orang lain. Jadi ikut apa yang diberitahu dalam aplikasi MySejahtera tu, Fiona. Sebenarnya kita tahu masing-masing sangat excited, tak sabar nak dapatkan vaksinasi. Tapi seeloknya kita datang pada timing yang telah disarankan supaya proses dekat sini lebih lancar. Okey, Fiona dah kaunseling Dah kaunseling? Belum lah, saya nak pergi kaunseling kejap. Fiona kaunseling dulu sementara tunggukan persetujuan nanti. Kita akan bawakan lagi stesen yang berikutnya yang ada dekat Axiata Arena ni. Kembali ke studio dengan Haziq dan juga Zack. Silakan. Terima kasih Fiona, terima kasih Hefni yang berada di PPV Axiata Arena Bukit Jalil. Betul, macam-macam yang telah diberikan kepada kita, dikongsikan maklumat kepada kita. Zack baru tahu juga bagus betul Fiona dengan Hefni disiap bagi tahu nak parking dekat mana naik LRT. Sebab itu baru-baru ni bila Zack ambil dos pertama Zack pun memang parking ni menjadi satu isu juga sebenarnya. Betul. Ada yang datang sendiri, ada yang datang dengan pengangkutan awam. Datang dengan pengangkutan awam seronoklah sebab datang hantar terus betul-betul balik dah. Betul. Jadi buat anda yang baru pertama kali nak ambilkan dos vaksinasi itu, kami sarankan untuk bertanyakan kepada kawan-kawan ke saudara mara ke yang pernah ambil, bagi tahu the best way untuk kita pergi ke pusat vaksinasi itu macam mana. Alright. Untuk cerita yang seterusnya, apabila berlaku satu kematian, banyak perkara yang perlu kita uruskan. Antaranya adalah pengurusan jenazah. Betul. Dan perlu ada van jenazah untuk kita bawa jenazah daripada rumah ataupun hospital ataupun masjid surau ke tempat pengebumian lah. Betul. Jadi memang sangat-sangat diperlukan van jenazah ini dan ada saya tengok berita ada keluarga yang tak dapat nak uruskan jenazah, tak mampu disebabkan tak ada kewangan, tak ada duit untuk uruskan jenazah, tak dapat nak bayar van jenazah. Tapi ini ada servis van jenazah percuma daripada Syarul Muhammad ataupun kita panggil Abang Cik lah, yang merupakan pengasas pertubuhan Sentuhan Setia Kasih. Assalamualaikum Abang Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Abang Cik dekat mana tu Abang Cik? Dalam van ke dalam kereta ke apa? Abang Cik duduk dalam kereta baru sampai Hospital Lampang. Van on the way mai adik Abang Cik. Epic on the way mai sini nak ambil jual jenazah kita keluarkan insya-Allah. Okey, Abang Cik, tadi macam Haziq pun ada sentuhkan berkenaan dengan van jenazah percuma. Ini kita nak bertanyakan kepada Abang Cik. Sejak bila dan macam mana sebenarnya Abang Cik boleh memulakan perkhidmatan percuma pengurusan jenazah ni Abang Cik? Mungkin Abang Cik boleh kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, tergerak hati pada bulan 9 lah. Bulan 9, bulan 11 kami dah start tu. Adalah inspirasi daripada orang-orang lama. Kan, orang-orang lama yang sebelum kami yang berjuang bersama frontliner. So,
alhamdulillah kami masuk bersama di dalam bersama-sama dengan depa lah. Dan belajar dengan depa. So inspirasi daripada pengurusan jenazah, NGO, sukarelawan tanpa bayaran, dan juga ada juga satu hamba Allah yang kaya pun dia pun menginfakkan hartanya ke jalan ni, dia beli van jenazah yang banyak untuk bantu KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia. Wow. Ya. So dana tu datangnya daripada orang ramai lah sebenarnya Abang Cik. Macam kami Sentuhan Setia Kasih mulanya, insya-Allah, alhamdulillah, kami Trak Tunda Malaysia, kami callman di Lembah Kelang. Alhamdulillah, permulaannya dari dana tu daripada callman Trak Tunda, kawan-kawan rakan-rakan di semenanjung Malaysia. Geng sendirilah mula-mula. Ya betul, di Lembah Kelang, alhamdulillah. Lepas tu sekarang ni siapa lagi yang join sekali untuk bagi dana Abang Cik? Alhamdulillah, sebenarnya dana ni datang daripada orang awam, orang ramai. Orang awam, orang ramai, waris sendiri yang kami uruskan, walaupun kami nyatakan tidak ada bayaran, tidak perlu memberi sedekah ataupun sumbangan kepada kami semasa di tanah perkuburan. Sebenarnya sedekah ambil tak berdosa, tak ambil berdosa, hati terguris kan orang yang kita uruskan. Betul, tu. Ya. So kita memang kita tak mau. Kita penginfak, pewakaf van kita dah sebenarnya dia wakaf kat saya, sahabat saya tu dia wakaf van tu atas nama saya. Saya cakap bila saya jalan dengan pertubuhan persatuan ni, baik saya bubuh atas nama persatuan, dan amanah dia jangan sekali ambil duit daripada orang, Abang Cik. Kawan saya Pok Syekh nama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. First van pertama tu lah. Baik Abang Cik, macam sebelum ni kan, Abang Cik dan juga tim Sentuhan Setia Kasih sebelum ni menguruskan jenazah macam biasa. Tetapi sekarang ni di fasa COVID-19 ni, pesakit-pesakit COVID-19 yang Abang Cik dan tim kena uruskan. Jadi mungkin Abang Cik boleh kongsikan kepada kita, susah tak dan macam mana Abang Cik dan tim Sentuhan Setia Kasih dapat ilmu ni untuk menguruskan pesakit-pesakit COVID-19 ni? Abang Cik, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Target mula-mula masa bulan 9 ke bulan 11 tahun lalu tu hanya van jenazah percuma sahaja. Bila dah terjumpa dengan rakan-rakan pengurusan jenazah yang sebelum kami tengok dia orang buat sekali mandi kafan. So kami belajar. Saya belajar dekat Ampang, saya belajar dekat Selayang, Assalam Fardu Kifayah 1, saya pergi ke Ampang, Amal Valley Organisation, saya pergi belajar dengan mereka untuk kafan mandi. Sampailah time pandemik ni, Allah bagi satu lagi ilmu. Alhamdulillah. Belajar daripada KKM, belajar daripada PKD, cara pakai Tyvek, cara pakai PPE, overall apa semua, cara menurunkan jenazah. Allahu Akbar. Ilmu yang baru bagi kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bezanya apa Abang Cik? Mungkin Abang Cik boleh kongsikan cabaran dan kesusahan untuk menguruskan jenazah COVID-19 ni Abang Cik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beza dia sangat berbeza lah. Mencabar, berbeza. Semalam van jenazah kedua kami panggil VJ2 kami daripada kolaborasi bersama Kelab Aku Budak Coket, Haji Azizan memandu hantar jenazah COVID daripada Hospital Sungai Buloh ke Kelantan, Kota Baru. Berapa jam? 6 jam, 7 jam. Waris nak kita hantar je tanpa bayaran, kita ambil semua kita depa nak bagi pun kita tak mau. Terus kita letak sampai selesai, sampai dikebumikan, baru kami balik. Depa balik terus ni pagi ni nak bertugas. Alhamdulillah, cabarannya hebat. Saya tak boleh nak nyatakan sangat hebat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Abang Cik, terkejut juga saya ingat ke tim Sentuhan Setia Kasih ni kira cover dekat sekitar Lembah Kelang, Selangor macam tu saja. Tapi bila Abang Cik kongsikan yang pergi sampai ke Kelantan tu, di mana mengambil masa yang begitu panjang, jadi kita nak tanya, dalam sehari berapa banyak jenazah yang mampu diuruskan Abang Cik? InsyaAllah kami selalu update di page Sentuhan Setia Kasih. Dulu 2, 3. Sekarang ni 10, 13, 15, kadang lebih, kadang bantu kawan. Kadang kami tak sempat sendiri, kami kongsikan dengan kawan, rakan-rakan amal fardu kifayah kami yang lain di Lembah Kelang ni. Ramai sangat yang dah buat, kita kongsikan bersama. Okey. Kita bantu keluarga yang memerlukan. Baik. So Abang Cik, untuk pertubuhan Sentuhan Setia Kasih dah berapa banyak dah van jenazah yang ada sekarang ni total Abang Cik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu, yang pertama van jenazah satu Toyota Hiace, yang kedua
adalah VJ2 kolaborasi. Yang ketiga, Alhamdulillah hamba Allah baru ni daripada Raub Pahang, nama apa saya dah lupa, dia infak satu Toyota Estima dekat kami. Sekarang negara model lama tetapi baik, memang baik. Kami baru beli sebiji lagi Kia Carnival tapi tak boleh nak ambil lagi sebab kami sangat padat jadual, ada di Ipoh. Duit sumbangan ramai. Alhamdulillah. Kia Carnival tu duit sumbangan ramai. Dana awam. 4 biji lah. Baik, alhamdulillah. Ada 4 lah sekarang ni Alhamdulillah, semoga lebih banyak lagi lepas ni Abang Cik. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada banyak pun tak apa. Kawan-kawan saya dah ada lain ni di semenanjung Malaysia. Boleh tekan carian di Google, carian di Facebook. Fardu kifayah, amal pengurusan jenazah percuma. Banyak, sangat banyak anak-anak muda yang buat. Call depa. Call lah depa akan bantu keluarga. Sama aja. InsyaAllah. Allahu akbar. Baiknya. Bila kita dengar ni, kita rasa macam ya Allah, ramai sebenarnya rakyat Malaysia ni yang prihatin, yang pemurah, betul, yang ada korbankan masa untuk buat perkara sebegini. Abang Cik terbaik, Abang Cik. Terbaik, Abang Cik. Betul. Amin. Okey Abang Cik, tadi Abang Cik ada kata, Abang Cik ada social media. Boleh share tak dengan kami macam mana kami nak dapatkan perkhidmatan lah daripada tim Abang Cik? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saja tim saya lebih suka berkongsi dengan kawan-kawan. Ya. Nama yang kalau kita nak kejarkan tak ke mana pun. Mati pun hanya sebut nama kita aja. Tapi kita berkongsi pahala bersama, fardu kifayah dengan kawan-kawan. Kalau kami sentuhan pertubuhan, sentuhan setia kasih di Facebook page ataupun Facebook sentuhan setia kasih. InsyaAllah boleh cari kami di situ, ada nombor telefon kami semua ada kat situ. Baik. Allahuakbar. Terima kasih banyak Abang Cik. Orangnya sangat rendah diri Abang Cik ni sebenarnya. Sampaikan salam kami kepada tim Sentuhan Setia Kasih Abang Cik, insya-Allah. Terima kasih, semoga segala usaha Abang Cik. Kami semua, kepada semua rakyat Malaysia dan juga TV3 Borak Kopitiam semua sekali, bukan wang ringgit yang kami mahukan doa daripada anda semua. Amin, doakan kami kuat dapat berkhidmat untuk balas jasa frontliner kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Doakan kami. Kita mesti menang, insya-Allah. Insya-Allah. Semangat Abang Cik. Terima kasih Abang Cik. Insya-Allah. Dengan nama Allah mesti menang. Alright. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah dia. Semua frontliner kita bersemangat kalau kita tengok daripada tadi daripada doktor kita ke PDRM sampai ke pengurusan bahagian jenazah, semuanya bersemangat nak lawan COVID-19 ni. Kita pun frontliner juga. Kita yang duduk kat rumah ni pun adalah frontliner. Ya, kita inilah betul-betul hero, bukan sekadar di belakang keyboard. Ya. Ini dia. Baik. Okey, itu adalah satu inisiatif yang sangat hebat daripada tim Pertubuhan Sentuhan Setia Kasih. Ya. Terima kasih Abang Cik. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Hefni dan juga Fiona lagi. Dan kita juga akan bersama dengan ramai lagi pengamal-pengamal media pun juga merupakan frontliner juga. Betul. Tapi apa-apa pun sebelum itu, jom kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Keadaan tadi dekat PPV Aziata Arena Bukit Jalil. Kejap lagi kita akan bersama dengan Hefni dan Fiona. Tapi sebelum tu Aziz dengan Zack nak bagi tahu something ni. Yes, betul. Mengenai Nestle Vaccination Campaign. Di mana Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Dan marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Ganding bahu, hentikan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kita kena bersatu padu dapatkan vaksin. Itu adalah part kita. Itu kerja kita. Betul. Dan ini ada kerja daripada Moxumol pula. Mereka nak promote barang mereka untuk JMTV. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Memsu, founder kepada Perniagaan Moxumol. Kepakaran saya membantu anda menjadi usahawan yang hebat dan luar biasa, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Dan kepakaran saya juga membantu anda wanita di luar sana. Rata-rata kita dengar masalah yang dihadapi oleh wanita-wanita di luar sana. Biasanya masalah toner kulit tidak sekata,
parut-parut di muka, kulit kusam, selalu penat, letih, lesu, tidak bermaya. Okey, jangan risau. Kita ada produk JK Love Kopi. Kopi wanita seanggun bidadari. Satu kotak hanyalah RM60 sahaja. RM60 sekotak, tetapi kami menawarkan set penjimatan. Untuk membeli secara lebih murah dan lebih jimat, anda boleh buat pembelian sebanyak 3 kotak. Okey, 3 kotak JK Love Kopi kami tawarkan dengan hanya harga RM65 sahaja. Jimat RM15. Untuk pengetahuan anda di luar sana, platform Osumol adalah salah satu pusat membimbing usahawan secara dekat di mana kami membantu wanita-wanita di luar sana berniaga dari rumah dengan modal yang kecil, dan macam mana nak dapat keuntungan yang besar, kami akan bantu bagi bimbingan dari masa ke semasa secara offline dan juga online. Okey, dengan bermodalkan RM100 saja, RM115 saja, kita akan bantu anda macam mana kita menjana pendapatan dari rumah sehingga kita dapat RM245 seminggu, dan boleh menjana pendapatan sehingga 4 angka RM1,050 hanya dalam masa sebulan sahaja. Berniaga dari rumah, ada bimbingan, ada produk berkualiti, insya-Allah anda kami bantu. Jadi sekiranya berminat, sekali lagi boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama, Waalaikumsalam Mok Sumol. Dia suka betul belakang tu. Sihat ceria, kaya pasti bahagia. Ya. itu tagline dia lah. Tagline dia. Okey, dan sekarang ini seperti yang kita janjikan tadi, kita nak pergi tengok keadaan macam mana sekarang ni dekat PPV Axiata Arena Bukit Jalil pukul 8.55 pagi. Ya. Macam mana keadaan kat sana? Jom kita bersama dengan rakan kita, Hafni dan juga Fiona yang dah bersedia di sana. Jom. Okey, saya masih lagi berada dekat Axiata Arena, salah sebuah pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur ni. Fiona mungkin kat bahagian kaunseling tadi, belum lepas kaunseling lagi, tapi tak apa. Kita nak bawakan orang yang menguruskan tempat ni, yang mengetuai semua petugas-petugas yang ada di sini untuk memberikan vaksin kepada mereka yang telah mendaftar di aplikasi MySejahtera, yang dah dapat temu janji untuk pengambilan vaksin di pusat pemberian vaksin Axiata Arena. Jadi kita ada dengan saya hari ini, kita ada Dr. Muhammad Fadli. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam Hafni. Doktor ni lah sebenarnya yang betul rumus sebagai tim pengurusan untuk pusat pemberian vaksin di Axiata Arena. Dan kita faham pusat pemberian vaksin di Axiata Arena ni adalah pusat pemberian vaksin awam, Doktor. Betul. Jadi nak fahamkan lebih lanjut tentang pengurusannya tu, Doktor. Pusat pemberian vaksin Axiata Arena ini merupakan PPV awam yang telah bermula operasi sejak 6 Jun 2021 dan sekarang telah masuk pada bulan kedua operasi. PPV Axiata Arena ini sebenarnya merupakan gabungan daripada dua PPV awam, iaitu PPV Kompleks Sukan Desa Tasik dan juga di mana Doktor tadi? PPV Kompleks Sukan Desa Tasik. Okey, Kompleks Sukan Desa Tasik. Dan juga PPV Dewan Komuniti Muhibah. Okey, gabungan dua lah. Betul. Jadi petugas-petugas daripada tempat-tempat tersebut semuanya berkumpul di sini untuk memberikan vaksin kepada yang dapat kat sini lah, Doktor. Betul. Tapi Doktor nak tahu juga tentang fasiliti yang ada di sini, Doktor. Sebab ada macam banyak stesen, mungkin kalau orang yang tak pernah datang, bila datang tu takut dia macam, ke mana ni nak perginya? Macam itu. Okey, di PPV Axiata Arena ini terdapat banyak fasiliti lah untuk kita cater semua lebih kurang 3,000 penerima vaksin setiap hari. Okey. Dan di sini kita akan bermula dengan ruang menunggu awal di bahagian luar yang ada, kita sediakan kanopi atau kemah lah agar untuk melindungi penerima vaksin daripada panas dan hujan. Kemudian mereka akan diminta untuk masuk ke dalam dan menjalani saringan suhu dan saringan gejala. Okey. Itu adalah sesi pertama. Kemudian mereka akan melalui stesen yang kedua, iaitu pendaftaran. Pendaftaran untuk kita sahkan identiti penerima vaksin. Faham. Dan kemudian diikuti dengan stesen 3, iaitu stesen konsen lah. Konsen dan persetujuan. Dan sekarang ni kita berada di stesen 4, iaitu di stesen suntikan.
Dan seterusnya adalah stesen terakhir adalah di bahagian terakhir adalah untuk pemerhatian. Kita buat pemerhatian 15 ke 30 minit. Kita ada sediakan fasiliti untuk individu yang mungkin ada perasaan cemas ataupun tidak boleh berada di dalam kawasan orang ramai. Itu kita ada cam room lah. Dan juga kita juga ada satu laluan khusus untuk golongan OKU ataupun pengguna kursi roda, termasuklah wanita mengandung yang mungkin tidak boleh berjalan dengan baik. Faham. Jadi kiranya sebenarnya fasiliti ini cukup lengkap dekat sini. Cuma saya mungkin nak minta tips jugalah doktor. Sebab ada kawan saya doktor takut kena cucuk doktor. Mungkin ada tips untuk orang yang takut kena cucuk jumpa jarum ni doktor? Okey, saya gesa jangan takut. Jangan takut dengan suntikan jarum kerana kena fikirkan kebaikan suntikan vaksin ini, kerana suntikan ini akan membantu untuk kita mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok dalam memastikan untuk kita membantras ataupun mencegah penularan vaksin virus COVID-19. Dan seterusnya kita boleh hidup dengan normal seperti biasa pada masa yang lalu. Dia takut jumpa jarum, takut sakit doktor. Tak sakit kan doktor kan? Tidak sakit. InsyaAllah sekejap sangat. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Kita masih lagi akan bawakan macam mana keadaannya di stesen-stesen yang berikutnya. Tapi kita nak kembali ke studio dulu. Sekali lagi bersama dengan Haziq dan juga Zack. Silakan. Okay, terima kasih. Thank you Ifni. Enjoy kat sana kan dekat PPV Axiata Arena Bukit Jalil. Dan sekarang ini bersama dengan Haziq dan juga Zack, kita nak bersama dengan pengamal-pengamal media yang kita nak tanya pengalaman mereka. Kita ada 3 orang bersama dengan kita hari ini. Bersama dengan Tun Hizami Hashim, Rosli Abdul Rahman dan juga Nur Shazrin Zamzuri. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar semua? Ni kawan-kawan kita ni semua ni. Okey, kita nak tanyalah Oh, wow, kita baru tahu sebenarnya. Cik Lee punya birthday. Cik Rosli. Cik Lee punya birthday hari ni, Cik Lee. Mute. Dia mute pula. Mak mute tu. Mic tak dengar, Cik Lee. Mic tak dengar. Bukan makin ke depan. On mic tu. On. Tak dengar, mute. Okey, tak apa. Kita lagi kita borak dengan Cik Lee, kita borak dengan Tun Hizami, tapi kita dengan Nur Shazrin Zamzuri dulu. Kita tahu pengamal media juga, kita punya pekerja belakang tabir apa semua merupakan frontliner juga di masa COVID-19 untuk menyampaikan berita mengenai COVID-19 kepada penonton-penonton. So, kita nak tanyalah sepanjang berkhidmat ni kan, perbezaan bekerja semasa pandemik dan sebelum pandemik ni, Shazrin. Bagi saya, kalau sebelum pandemik, kita banyak boleh explore semua benda. Maksudnya dari segi explore tu, kita boleh pergi rentas negeri. So maksudnya dari segi explore tu, banyak meluas. Tak ada halangan apa-apa pun. So bila pandemik, banyak fokus pada pandemik. Kita banyak bagi berkenaan isu semasa berkenaan pandemik. So bila pandemik ni, kita kena bagi tahu rakyat berkenaan dengan isu semasa berkenaan pandemik. Every day, setiap hari kita fokus dengan satu benda je. Macam sebelum ni, sebelum pandemik, kita boleh explore semua benda. Tak kisah di hutan ke, di pulau ke, banyak benda yang kita boleh explore. So bila pandemik ni, kita banyak terhad lah, sangat terhad lah. Saya boleh katakan 80% tu banyak beza dengan sebelum pandemik. Maknanya skop dia satu tu je? Ya, memang. Skop dia satu tu. Lepas ni kita akan bagi tahu rakyat berkenaan dengan pandemik, apa yang terjadi, isu semasa berkenaan dengan pandemik. So, dari segi explore tu sangat kurang. Ya, kalau kita tengok tadi gambar-gambar yang Shazrin ambil untuk bagi kepada media untuk kita keluarkan, untuk tunjuk kepada orang ramai. Ni semua gambar-gambar daripada Shazrin ya? Ya. Cantik gambar-gambar Yadin. Okey. Hebat. Shazrin, mungkin kita boleh sentuhkan sikitlah sebab kita tahu pengamal media ni juga dikatakan sebagai barisan hadapan juga yang tetap bekerja sepanjang pandemik ni kan. Tapi bagaimana secara peribadi yang kalian boleh kongsikan, bagaimana anda semua menjaga diri sendiri di samping tetap melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan tu? Okay, bagi saya kita kena ada sikap was-was dalam diri, ada paranoid dalam diri. Sebab kalau kita paranoid dalam diri, kalau kita pegang satu benda pun, kita automatik akan pakai sanitizer. So maksudnya kadang-kadang kita kena paranoid tu dari segi yang macam contoh, kita pergi kawasan PKPD sangat berisiko tinggi. Sebab pandemik PKPD ni kawasan yang sangat berisiko tinggi. So kita balik kena jumpa family. So automatik kita akan mandi, bersihkan diri. So benda paranoid sebenarnya kena ada dalam diri. Tak banyak pun tak apa, sikit benda. Yelah itulah. Okey, dan Tun bersama dengan Cik Lee. Dah boleh buka mic tu?
Boleh dengar kan? Alhamdulillah dah boleh dengar. Okey, Cik Lee, sebelum tu nak ucap happy birthday Cik Lee. Terima kasih banyak. Yang tajam umur saya pun dah apa 55. Lagi 5 tahun yang nak pension dah. Kan? Terima kasih banyak ni. Terima kasih. Ya, okey. Baik. Saya ni kali pertama saya bersalah langsung lah selama saya bekerja di TV3 ni. Wah. Ini kali pertama saya bercakap saya lah. Terima kasih tim Borak Kopitiam juga. Ya, okey. Tapi sebelum tu Cik Lee, Tun, kita nampak dekat belakang tu ada kawat duri tu. Ya, kami sekarang berada di Taman MUI. Akan membuatkan itu lah. Sepertinya akan ada kawasan PKPD yang dipakai Pak Duri di Muka Selangor. Oh, mereka berada di lokasi. Di Sepang Sepang, ya betul. Okey, jadi cabarannya, Tun, kita nak tanya. Shooting kan, kita kena ambil benda-benda yang penting. Kita nak kena dapatkan isi-isi yang penting untuk tunjuk kepada penonton ni. Cabarannya sekarang ni, semasa pandemik ni. Kita berdepan dengan orang individu yang kita tahu latar belakang dia. Kemungkinan mereka ni ada yang positif, tapi kita tak tahu. Dan ada juga kawasan-kawasan kami pergi yang mana penyerangan. Jadi itu kami tetap melakukan pengawalan sendiri. Tak berapa nak dengar sebenarnya ya? Ya ke? Ya. Hello, okey. Dapat? Alright. Okey, Cik Lee. Ya. Sepanjang 20 tahun, lebih 20 tahun bertugas bersama TV3. Ini pengalaman yang memang lain. Betul. Langsung daripada sebelum-sebelum ni, Cik Lee. Betul. Kita tengok Cik Lee pernah naik helikopter. Pernahlah berdepan dengan cabaran-cabaran yang getir ni. Tapi cabaran pandemik COVID-19 ni, Cik Lee, macam mana? Memang betul. Sebelum PKP ni, kita syuting memang senang. Kita masuk ke tempat, kita tak rasa was-was. Tapi sekarang ni dia lain. Bila kita masuk suatu tempat tu, kadang kita takut pernah. Terus dekat mana kita takut. Pengalaman saya masuk di Masjid Sri Petaling, PKP yang pertama dulu, yang situ memang saya punca COVID lah. Ya. Saya berjumpa dengan pihak bomba, semua bomba pesan pada saya, Rofi jangan sentuh apa-apa pun di dinding ke, di apa ke, dan lu ambil gambar saja. Ya. Untuk pengetahuan semua penonton, Cik Lee bersama 999 dah lama Cik Lee Ya, 1999 daripada tahun 2000. Daripada tahun 2000 tau. 2000 dah 21 tahun lah. Wow. Ia merupakan satu program yang tak pernah stop. Tak pernah stop. Walaupun pandemik. Betul tak, Cik Lee? Betul. Terbaik. Okey, kita nak bersama dengan Syazrin. Syazrin masih ada lagi bersama dengan kita sekarang ni. Ya. Okey. Syazrin, saya dengar Syazrin gelak tadi. Syazrin, kita nak tanyalah sebab yalah Syazrin kira jurugambar dan sebagainya kan. Yang ni ada yang mengatakan di mana pengamal media ni tak mengikut SOP semasa bekerja. Pandangan Syazrin? Bagi saya lah, SOP ni sebenarnya susah nak jaga sebenarnya. Tapi sama juga apa konsep kita sebagai frontliner juga, kita terpaksa menghadapi risiko tu. So maksudnya kita tak ada pilihan untuk mendapat risiko tu dari segi macam okey, kita kena jaga SOP, memang kita jaga SOP. So apa yang perlu kita buat, mungkin SOP tu macam jelah kita lepas habis interview mungkin kita kena pakai sanitizer ke apa ke, sebab ini adalah tanggungjawab. Kita tanggungjawab untuk kita dapatkan liputan untuk memberi berita kepada rakyat Malaysia sebenarnya. So sebenarnya apa yang terjadi tu kita tak boleh dielak, tak boleh nak mengelak. So sebab kita nak mendapatkan liputan untuk rakyat Malaysia ni. Yelah, itu penting kan sebenarnya Syazrin kan. Itu antara pengorbanan jugalah. Ya. Pengorbanan, ya betul. Itulah risiko yang kita patut kita kena hadapi sebenarnya, risiko tu. Ya, risiko sentiasa ada di mana-mana Syazrin. Betul. Alright, okey, kita nak bersama kembali dengan Tun dan juga Cik Lee. Saya dengar lah. Okey, nak tanya ni. Untuk situasi daripada awal pandemik sampai sekarang, untuk program 999 setiap kali tu, adakah semuanya isu dan kontennya adalah mengenai pandemik COVID-19 ke ada mengenai jenayah lain juga, Cik Lee? Sebenarnya tak semestinya COVID. Kalau ada jenayah lain pun kita akan cover juga. Itu kita akan dapat daripada arahan daripada penerbit kami, Cik Arif Faruelek. Ya. Dia akan daripada kami yang berdua lah. Nak cover apa semua.
dan di lokasi nanti baru kita tahu apa cerita yang kita nak highlightkan benda-benda. Faham? Sebenarnya jenayah ni yang lain masih berlaku. Cuma modus operandi dia saja berubah. Okey, Tun. Ya. Okey, tugasan yang tak boleh dilupakan lah, Tun. Daripada awal pandemik sampai sekarang ni, Tun. Tugasan yang saya ingat lagi ya. Saya ingat pada awal COVID dulu, pada bulan April. Ketika itu pihak parti Kejaksaan Asia Tenggara Islam memboloti perairan negara. Okey. Hilang kami termasuk dengan etnik Rohingya ni lah. Jadi kami bermalam di lautan dan juga menelan Nafisah. Saya helikopter dengan keadaan hujan dan pada minggu puasa lagi. Dan setelah tamat keputusan tu dan ketahui bahawa beberapa tahapan pemerintahan itu adalah positif COVID. Allah. Okey. Baik. Nak tambah sikit. Ya, Cik Lee. Masa kita balik tu, daripada Perlis ke Seri Pentas, masa tu highway memang tak ada orang. Kami berdua je. Clear Ui, tak ada orang. Orang kata, kalau nanti atas highway pun boleh lah. Dalam cerita lah. Cik Lee, aduh. Okey. Lepas tu yang suspendnya, jadi niat kami nak sampai ke Seri Pentas ni, orang kata ngam-ngam lah, orang kata lah. Kami tawakal ni betul-betul. Kalau tidak kami tidak highway kot. Allahu Akbar. Aduh. Terima kasih Cik Lee, terima kasih Tun Syazrin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, Syazrin. Ya. Kita nak kembali bersama Syazrin, Tun dengan Cik Lee sedang bertugas sekarang. So Syazrin, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita, Syazrin, ya. Sama-sama. Semoga terus tabah kerja di masa pandemik COVID-19 ni semua. Alright. Ya, sama-sama Bye-bye. kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright. Itulah dia geng-geng kita, geng-geng media kita. Betul. Ya. Itulah bila kita dengar apa yang mereka cakapkan tu memang sikit sebanyak kita pun faham. Kita faham. Betul, Jadi, okey. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda di mana sedikit info di mana mereka pernah menjadi tulang belakang penggerak utama setiap program kita. Kini mereka memerlukan bantuan kita untuk menggerakkan hidup mereka. Ya, ramai warga industri terutamanya yang berstatus freelancer hilang punca pendapatan dan amat memerlukan ketika ni. Betul. Justeru hashtag projek kita mensasarkan untuk mengumpul dan mengedarkan sumbangan baik dalam bentuk tunai maupun barangan keperluan bagi membantu golongan-golongan ini. Ya, setiap sumbangan daripada anda adalah penting dan amatlah kami hargai. Jadi jangan lupa yang mana ingin memberikan sumbangan bolehlah. Tadi kita dah bagi kepada anda untuk hashtag projek kita. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi kisah-kisah di PPV Aziata Arena Bukit Jalil untuk anda. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Okey, saya sekarang berada dekat stesen pemerhatian selepas mereka-mereka yang telah pun mendaftar dengan MySejahtera dan ambil vaksin. Mereka akan berada di sini untuk diperhatikan untuk apa-apa simptom sebelum diberi kebenaran untuk pulang dan juga mengaturkan temujanji untuk vaksin dos yang kedua. Tapi itulah, cakap pasal makanan tadi nak cakap terima kasih kepada Nasi Lemak Putri dan juga kopi. Saya baru belajar sebutan dia ni. Dia sebab kopi Itali kan. Kopi Richiamo. Dan makanan-makanan ini disediakan di sini untuk petugas-petugas kesihatan yang berada di sini dan ada dengan saya sekarang ni salah seorang petugas kesihatannya, Encik Fikri. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Dah makan dah? Baru je makan tadi. Alhamdulillah. Ni kita tengok kamera sikit. Takut orang nampak tepi je nanti. Okey. Fikri, kita difahamkan dekat pusat pemberian vaksin Aziata Arena ni memang alhamdulillah dengarnya makanan tu memang setiap hari ada diberikan untuk petugas ya. Ya, betul. Kebanyakannya datang daripada agensi-agensi luar ataupun mana-mana orang je datang yang bagi makanan tu. Kebanyakannya memang daripada agensi luar, ada juga daripada wakil individu juga ada yang sudi untuk beri sumbangan dekat kami semua ni lah. Makanan. Kiranya setiap hari makanan sedap lah boleh jadi. Kita pusing sikit. Itulah bagi orang nampak sikit. Tapi itulah nak tahu juga sebagai petugas kesihatan dekat sini selain daripada sumbangan makanan yang diberikan kan, ada kiranya makanan tu dah tak ada masalah lah. Mungkin kalau nak dikongsikan apa sebenarnya yang diperlukan yang mungkin kita dekat luar rakyat ni boleh bantu petugas-petugas kesihatan dekat sini. Dari segi makanan tu okey. Makanan tu masa sekarang memang okey, memang sangat okey. Minuman pun ada juga yang minuman daripada 100 Plus dan air minuman cap badak pun ada yang sumbangan pada kami.
Cumanya mungkin ada yang sumbangan lain pun kita orang terima jugalah seperti face shield ataupun face mask pun kita orang terima juga daripada luar jugalah. Faham. Maksudnya kalau contoh ada yang nak menyumbang ke pusat pemberian vaksin ni bukan setakat makanan. Ya, bukan setakat makanan sahaja. Face mask, vaksin tak boleh. Vaksin kita datang ambil sini. Face mask pun boleh jugalah ya. Face mask, face shield ataupun hand sanitizer pun kita orang terima jugalah. Tapi berbalik kepada makanan tu kan, jenis-jenis makanan yang disumbangkan selalunya makanan macam mana? Menu-menu berat atau yang ringan? Kebanyakannya ada yang berikan pada kami nasi ayam, ada juga nasi lemak pun memang selalu dapat untuk sarapan pagi. Okey. Minuman ringan pun ada juga untuk kami semula. Kiranya untuk menu ni kalau nak cerita sumbangan makanan tu ada menu makan pagi, menu makan tengah hari, petang pun ada juga. Yang berat, yang ringan semua ada juga. Ya, ada juga untuk kami semua. Faham. Macam Fikri sendiri dah bertugas di sini untuk pusat pemberian vaksin Aziata sebab kan baru bertukar ke sini kan daripada 1 Jun tak silap saya beritahu. Ya, daripada Desa Tasik. Jadi awak daripada 1 Jun juga bertugas di sini? Ya, saya. Faham. Memang daripada sini. Bertugas sinilah untuk daripada awal Jun hari tu. Faham. Sebagai petugas kesihatan mungkin ada secara ringkasnya sedikit pesanan kepada mereka yang datang nak ambil vaksin ni. Kepada mereka yang di luar sana, kalau dapat appointment ke ataupun temu janji vaksinasi, tolonglah datang dan dapatkan suntikan untuk vaksinasi. Faham. Jangan takut dan jangan lambat jugalah. Ya, kita betul. ada VT ni, Cik Fikri. Terima kasih. Ada VT kita nak tengok. Sama-sama kita saksikan dulu VT yang kami sediakan. Silakan. Bertempat di pusat pemberian vaksin PPV Aziata Arena Bukit Jalil, kami sempat menemu bual salah seorang sukarelawan yang memulakan tugasnya seawal jam 8 pagi setiap hari. Saya amat berminat untuk membuat social service lah. Saya sebagai seorang individu, saya amat berminat untuk jadi sukarelawan sebab di samping kita tolong orang yang datang untuk vaksin di sini, kami pun dapat educate them lah, beri sedikit pendidikan mengenai vaksin sebab ramai yang tidak tahu kenapa perlu ambil vaksin. So walaupun macam saya dengan ada staff saya, ada 2 tim kami ni bertugas di station observation. So di samping kita memantau vaksinis, kita juga kadang-kadang kita borak dengan vaksinis semua kan sebab ada setengah tu macam mak dengan ayah ke dibawa oleh anak. Kadang-kadang mak dengan ayah sudah ambil vaksin tapi anak belum ambil vaksin kan. So kami akan berikan sedikit pendidikan. So these are the additional service that we do here lah. Menerima hampir 3,000 pengunjung setiap hari, kesibukan para petugas di sebalik tabir yang membantu dalam memastikan kelancaran proses pemberian vaksin bermula dari jam 8 pagi sehingga 5 petang. Di sini saya menjadi person in charge untuk MyVas dan juga MySejahtera. Sebagai person in charge untuk MyVas, saya punya tugas lebih kepada memantau pendaftaran penerima-penerima vaksin yang hadir ke PPV Aziata. So, MyVas ni dia singkatan kepada Malaysian Vaccination Administration System. Yang mana sistem ni kita guna untuk mendaftarkan semua penerima vaksin yang mengambil vaksin di Malaysia. So sistem ni dia link dengan MySejahtera. Semua pengguna aplikasi MySejahtera. Jadi cabaran yang utama yang saya nampak bila menguruskan MyVas ni ialah kalau penerima vaksin tu hadir dengan IC yang salah. Jadi dekat situ ada risiko untuk dia hilang data-data vaksin ataupun vaksin journey dia di dalam MySejahtera. Dalam hati kita pernah berkata, mesti penatkan kerja mereka, ada waktu untuk berehat ke? Mengagumkan, meskipun terpaksa berkorban masa dan tenaga, mereka sangat gembira dengan apa yang dilakukan di PPV yang mula beroperasi sejak 7 Jun 2021 lalu. Oh, saya suka. Seronok. Kat sini yang seronok tu sebab tim kita sangat tight lah dan tim kita sangat memberi kerjasama yang bagus. Dan petugas-petugas pun memberi kerjasama yang baik. Seronok tu bila membantu seseorang punya vaksin tu daripada awal sampai habis dan mereka menunjukkan rasa berterima kasih kepada kita. Jadi yang itu yang buat saya rasa puas hati dan gembira lah untuk meneruskan tugas di sini. Of course, sebab ramai yang datang kan dalam sehari tu 2,000 ke 3,000 yang datang ambil vaksin kan. So memang letih lah. Memang letih. But for me personally it's fun sebab I memang nak buat. I just want to do this. So saya amat bangga jugalah dapat opportunity sebab memang sejak rakyat Malaysia banyak divaksinasi, sekarang PPV ni salah satu terbesar di Malaysia kan. So saya sebangga jugalah dapat jadi sukarelawan di Aziata Arena. Tanpa mereka, mungkin ramai yang belum menerima vaksin. Tanpa mereka, mungkin kita lambat menerima vaksin. Terima kasih sukarelawan, belakang tabir dan para petugas barisan hadapan di sini. Alright. Itu dia. Jadi macam-macam juga yang kita dapat lihat dekat pusat
vaksin. Sukarelawan yang ada dekat PBB tu, mereka semua volunteer untuk berada di sana untuk membantu, untuk memudahkan urusan mendapatkan vaksin. Saya sendiri rasa kagum tengok semalam keadaan dekat pusat vaksin tu. Masuk-masuk, scan MySejahtera, ambil nombor, isi borang, dapatkan konsultasi doktor, terus dapatkan vaksin. Lepas tu kalau ada apa-apa rasa sakit ke, ada rasa macam nak demam ke, pening kepala ke, terus bagi tahu doktor, mereka akan terus bantu. Memang sangat-sangat lancar. Saya salute dan bagi tepukan yang gemuruh kepada semua volunteer-volunteer. Terkejut sebenarnya Zik. Bila Zaid pergi pertama kali untuk dapatkan Zaid punya first dose, Zaid macam alamak leceh ni. Sebab bila sampai dekat depan, Zaid ambil dekat WTC tau. Sampai dekat depan WTC, alamak, dibajiri orang ramai. Risau. Lepas tu tengok macam best, cantik kan. Yes. Dan sekarang ini kita nak kembali bersama Fiona di PPV Axiata Arena Bukit Jalil. Jom kita bersama dengan mereka. Okey, kalau tadi Hafni ada kawan yang takut dengan jarum, Fiona pula ada kawan yang takut dengan katanya Effie. Kalau tanya Fiona, memang Fiona tak tahu. Sebab itulah Fiona bersama dengan Puan Miza selaku pegawai farmasi yang akan terangkan kepada Fiona dan juga anda semua yang ada di rumah, apakah itu sebenarnya Effie. Okey, Fiona, AFI ni sebenarnya sama juga dengan ubat yang lain. Kalau ubat kita ada side effect juga kan. AFI pun adalah adverse event susulan imunisasi. Kalau menurut WHO, AEFI ni adalah apa-apa kesan sampingan yang diperolehi selepas menerima vaksin. Itu termasuklah tak semua kesan AFI ni berkaitan dengan vaksin lah sebenarnya. Oh, okey. Tapi adakah ini bermaksud sebab dengar AFI ni nampak macam serius kan, takut kita. Tapi adakah ini bermaksud AFI melibatkan kesan sampingan yang serius? Sebenarnya memang kita tak nafikan lah. Memang ada AFI yang serius. Tapi ianya jarang-jarang berlaku. Dan peratusannya sangat rendah berbanding dengan penerima vaksin lah. Okey, sebagai contoh, AFI yang jarang berlaku ni adalah contohnya pembengkakan kelenjar. Ini mungkin berlaku sehari selepas dan mungkin juga berlarutan selama seminggu. Okey, selain daripada tu ada juga kesan reaksi, alahan reaksi, mungkin gejala-gejala dia contohnya adalah ruam yang gatal, bengkak muka ataupun bengkak pada lidah lah. Itu dia contoh-contohnya lah, tapi jarang berlaku. Jarang berlaku. Kalau macam tu yang biasanya akan berlaku. Okey, kalau menurut WHO dia ada dua lah, AAFI ringan dan juga serius. Yang tadi yang saya cakapkan serius lah. Okey, yang kebanyakan adalah AAFI ringan lah. Contoh dia yang biasa yang dilaporkan adalah sakit kepala, okey, sakit dekat tempat suntikan, ataupun merah dekat tempat suntikan, ataupun mungkin bengkak lah dekat tempat suntikan. Ada juga menggigil, demam, kesejukan, sakit kepala, dan juga ada juga yang rasa macam pening-pening lah. Itu yang biasalah yang kita selalu dilaporkan. Jadi bagi anda yang ada di rumah yang telah pun mendapatkan vaksinasi, katakanlah dapat ada efek-efek, side effect macam AFI yang telah diterangkan oleh Puan Miza tadi, tu jangan takut. Apa-apa pun laporkan sahaja gejala-gejala dekat dalam aplikasi MySejahtera anda semua. Tapi mungkin ada di antara mereka yang ada di rumah tertanya-tanya, okey, saya takut ni, saya dah ada AFI ni lepas dapat vaksin. Apa yang patut saya buat? Okey, pertama sekali jangan panik dulu. Okey, tengok dulu apa AFI yang pesakit dapat lah, penerima vaksin dapat. Okey, contoh yang macam AEFI ringan yang saya cakap tadi tu, biasanya dia akan berakhir 1 hingga 2 hari ataupun mungkin dengan ubat ataupun tanpa perubatan lah. Okey, kalau yang contohlah yang AEFI ringan yang didapat, contoh dia sakit kepala, okey, ataupun sakit dekat tempat suntikan, dia boleh makan Panadol untuk legakan kesakitan tu terlebih dahululah. Tapi sekiranya dia ada AEFI yang lagi serius, contohnya tiba-tiba sesak nafas, dia perlu ke fasiliti kesihatan yang berdekatan untuk dapatkan rawatan kesihatan. Apa-apa pun jangan kita panik. Baiklah, itu sahaja yang sempat kami kongsikan di sini. Jom kita kembali ke studio untuk tahu perkembangan apa yang ada di studio. Terima kasih Fiona, terima kasih. Wow, nampak dapat bagi nasi lemak,
bagi kopi dan sebagainya. Ya, masa ni kan kalau kita tengoklah ramai orang yang ke depan. Ramai orang yang cuba untuk memberikan bantuan. Ya. Saya rasa rakyat Malaysia ni semua memang power, memang bagus sebab mereka semua cuba untuk bersatu padu membantu mereka yang memerlukan. Jadi Betul. kita cuba untuk tiada orang yang susah sekarang ni. Kita cuba untuk bantu semua orang yang mana dah dapat schedule dah dapat cek-ceklah hari-hari MySejahtera tu, cubalah refresh. Saya sebelum dapat second dose hari tu pun saya tengok hari-hari. Buka MySejahtera setiap pagi kan. Lepas bangun je minum air masak sikit terus tengok MySejahtera. Ada tak date hari ni? Zack setuju dengan apa yang Haziq cakap sebab sebelum ni bila Zack dapat first dose tu kan, bila orang duk tanya dekat Zack, Zack bila second dose? Zack kata, alah tak tahu, lambat lagi. Tak tahu sebab kita tak check. Ada satu masa tu kawan Zack, Syafiq Ali nama dia cakap kat Zack, bro, cuba kau check kau punya second dose. Aku dah dapat dah. Takkan lambat lagi ni, aku baru buat itu. Buka je. Zack buka. Oi, dah dapat tarikh second dose. Ni contoh yang tak check hari-hari. Ni contoh. Kita bagi tu depan mata kan. Ya. Lagi satu Haziq, bila kita sekarang ni ramai, rata-ratanya semua terpuruk dalam rumah. Kena duduk rumah dan sebagainya. Untuk apa tu? Untuk kita punya kebaikan juga. Ya, dan ramai yang risau tau sebenarnya Zack. Ada yang duduk bertanya dengan saya, Haziq macam mana lepas dah second dose? Sakit tak? Ada rasa pening-pening tak? Ramai yang DM saya, ni betul. So saya bagi tahu sekarang ni live di Borak Kopitiam okey. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Hafni dan juga Fiona. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang bersama Borak Kopitiam. Haziq dengan Zack dah settle, tapi sekarang Hafni dengan Fiona belum settle. Mereka masih di Aziata Arena. Jom kita saksikan. Kenapa tu? Nak menari ke? kita nak buat dekat sini selain daripada dah ambil vaksin, untuk petugas-petugas, untuk mereka yang ambil vaksin, kita nak bagi stretching sikit. Ada stretching sikit kan? Kita bersama dengan Jonathan hari ini. Jonathan akan ajar kita cara untuk stretching. Tapi kalau dalam tempat vaksin ni mungkin stretching yang senang-senang kita buat Oh ya, SOP guys, jangan lupa. Okay, we going to like do a little bit like stretching sikit-sikit. Do not stress. Itu okay. Stretching sikit-sikit. Do not stress. Sambil-sambil tu, jom kita buat, Jonathan. Ada muzik kita boleh up sikit untuk stretching. Okay, let's go. Mari kita. Oh, ni macam tak sikit je ni. Sebenarnya apa tahu, ini adalah untuk menyantuni Barisan Harapan yang ada dekat sini. Pada masa yang sama juga, sambil-sambil kita stretching, kita nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Jangan lupa, besok kita masih akan bersiaran pukul 8 pagi daripada studio. Tapi hari ini kami, saya Hafni dan juga Fiona daripada Pusat Pemberian Vaksin Aziata Arena, harapnya dapat manfaat tentang apa yang kami kongsikan hari ini, Fiona. Betul, teruskan bersama dengan Borak Kopitiam esok, waktu dan juga saluran yang sama. Jangan lupa, bye-bye.